Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Segala puji-pujian kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersuara muka secara maya dalam tempoh kawalan pergerakan bersyarat ini. Alhamdulillah, walaupun dalam kita berjuang memutuskan rangkaian COVID-19 ini, kita dapat melakukan forum semaya secara maya ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan diri ahli-ahli panel kita pada pagi ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum secara maya kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini ialah berkisarkan pengajaran drama di dalam bilik darjah, iaitu wajarkah teks drama terus diajar dalam subjek kesusasteraan Melayu di sekolah pada masa kini. Baiklah hadirin sekalian, sebelum kita menerusi lebih mendalami topik perbincangan molek kiranya kita berkenalan dengan keempat-empat ahli panel kita pada hari ini. Panel yang pertama, yang handsome lagi bergaya, Saudara Amir Ilham. Selamat forum Saudara Amir. Apa khabar Saudara Amir? Terima kasih Saudara Komisi Majlis. Alhamdulillah baik-baik saja. Seterusnya saya perkenalkan ahli panel kedua kita yang cantik lagi menawan, Saudari Syakila. Selamat datang Saudari Syakila ke forum maya kita hari ini. Apa khabar Saudari? Alhamdulillah baik-baik saja. Lama kita mulakan forum kita pada hari ini. Seterusnya kita ke negeri Penyu pula. Kita bawakan khas untuk forum maya kita pada hari ini. Apa khabar Saudari Khadijah? Selamat datang ke forum kita pada hari ini. Alhamdulillah saya berada dalam keadaan baik-baik saja. Maka saya berada di sini bersama saudara. Salam forum buat semua. Akhir sekali panel kita yang keempat, kita terbang jauh dari Sabah. Apa khabar Saudara Noleha? Saudari Noleha, minta maaf. Alhamdulillah baik-baik sahaja Tuan Pengerusi. Marilah kita mulakan forum kita pada hari ini. Usai salam perkenalan daripada ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita tentang kewajaran subjek drama di sekolah pada hari ini. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum saya mengajukan soalan kepada ahli panel sekalian, izinkan saya untuk memberi sedikit pengenalan tentang tajuk yang kita ingin bincangkan pada hari ini. Pendidikan di Malaysia suatu usaha berterusan ke arah memperkenalkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang berseimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan kepada agama, bangsa dan negara berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan. Meliti setiap kata yang diterkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan di atas, dapat kita perhatikan bahawa matlamat atau hasrat kerajaan dalam sektor pendidikan ini, negara ini adalah untuk melahirkan individu atau model insan yang seimbang dan semua dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Bagi mencapai matlamat ini sudah pastilah tanggungjawab dipikul oleh mereka yang bergelar guru dalam menerapkan segala aspek dalam kalangan pelajar bagi melahirkan model insan yang unggul. Hal ini dapat kita perhatikan dengan tergubarnya pelbagai sukatan dan kurikulum yang sentiasa dikemaskini oleh kementerian dari semasa ke semasa. Sukatan terkini yang digunakan oleh kurikulum iaitu KASM dan KASM ini kerana subjek kesusasteraan Melayu sebagai wadah merealisasikan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan memang tidak dapat dinafikan lagi. Bersandarkan peranan tersebutlah, maka pengajaran drama dalam subjek kesusasteraan Melayu merupakan salah satu aspek yang diambil kira untuk mencapai matlamat tersebut. Hadirin sekalian, mari kita lihat
teliti apa yang dimaksud dengan drama. Drama berasal daripada perkataan dren, bahasa Greek kuno yang bermaksud to act atau melakukan aksi. Shakespeare mengistilahkan drama sebagai kehidupan manusia itu sendiri. Baginya dunia ini adalah pentas, manakala manusia adalah pelakunya. Hubungan drama dengan pendidikan bahasa adalah amat rapat pada kebiasaannya. Kanak-kanak mempelajari bahasa melalui peniruan dan pengetahuannya diperoleh daripada persekitaran mereka. Drama juga suatu peniruan daripada kejadian sebenar yang berlaku dalam kehidupan seharian yang patut ditonton. Berbalik pada tajuk kita pada hari ini, wajarkah drama diajar di sekolah? Mari kita lihat pandangan yang disampaikan oleh panel kita. Yang pertama, Saudara Amir. Dipersilakan Saudara Amir untuk pandangan kita tentang tajuk forum kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator kerana mengajukan soalan tersebut kepada saya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menjemput saya ke dalam forum hari ini bagi membincangkan sedikit sebanyak tentang topik yang hangat diperkatakan. Berbalik kepada soalan yang diajukan oleh Tuan Moderator, saya berpendapat wajar teks drama itu terus diajar di sekolah kerana diajar di sekolah semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini demikian kerana kita sedia maklum bahawa drama itu merupakan salah satu teks yang terdapat dalam karya kesusastraan Melayu. Drama ini juga termasuk dalam prosa moden yang terdiri pada cerpen dan novel. Bertitik tolak daripada itu, saya merasakan memang wajar teks drama tersebut terus diajar kepada murid di sekolah kerana ia mempunyai beri kepentingan tersendiri dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Boleh saya tahu mengapa Saudara Amir merasakan wajar drama diajar di sekolah dalam subjek kesusastraan Melayu? Bagi saya teks drama ini berupaya meningkatkan penghayatan murid kepada skrip drama yang dipelajari. Berbanding dengan genre prosa yang lain, drama dihasilkan bukan hanya untuk dibaca saja, tetapi sesebuah drama akan lebih bermakna untuk dihayati apabila ia dipentaskan. Drama itu sendiri membawa maksud gerak seperti yang dikatakan oleh saudara Tuan Moderator seperti tadi. Dalam bahasa Yunani, yang mana kehidupan manusia sehariannya lazimnya dihubungkan dengan gerak atau aksi. Oleh itu, drama merupakan gabungan antara seni sastra dengan seni pementasan. Skrip drama itu sendiri dihasilkan untuk dipersembahkan. Oleh sebab itu, sebagai salah satu genre sastra, drama mengandungi unsur estetika seperti tema, plot, sudut pandangan, watak, latar dan gaya bahasa. Murid dapat menghayati unsur estetika tersebut yang ada dalam drama yang dipelajari melalui pementasan yang dibantu dengan set, prop dan pencahayaan. Selain unsur-unsur lakonan atau dialog yang berasaskan skrip drama. Jika tadi Saudara Amir ada menyatakan bahawa skrip drama ini dapat memberi penghayatan kepada murid, bagaimana seseorang guru itu mahu memastikan teks drama yang dipelajari itu dapat memberi penghayatan kepada murid pula? Semohon Saudari Khalijah untuk memberikan pendapat tentang apa yang dinyatakan oleh Saudari Amir. Ya, benar apa yang diperkatakan oleh saudara Amir. Untuk pengetahuan semua, ada beberapa di sekolah yang mengambil inisiatif tersendiri dengan mengadakan pementasan skrip drama yang dipelajari sama ada dalam teks kesusastraan Melayu. Langkah yang dilakukan ini sebenarnya adalah untuk mendapat hasil penghayatan drama yang lebih berkesan. Terima kasih Saudari Khadijah atas pandangan yang diberikan. Mari pula kita dengar pandangan daripada Saudari Shakila. Saya lihat dia seperti ingin memberikan sesuatu pandangan. Silakan Saudari Shakila. Selain itu, penghayatan drama juga boleh dilakukan melalui proses pembacaan secara berulang kali. Mungkin sesetengah murid tidak suka membaca teks drama kerana ia berbeza dengan teks seperti cerpen dan novel yang mana mereka dapat mengetahui jalan cerita yang ingin disampaikan. Dalam konteks drama, murid biasanya mungkin mengambil masa yang lama
untuk memahami maksud cerita, pewatakan dan plot yang tidak tersusun secara kronologi. Bagaimanapun, dengan pembacaan berpandukan perbincangan dan kemudiannya melakukan main peranan akan lebih berkesan. Dengan bantuan dan bimbingan guru, murid akan lebih memahami dan menghayati dalam proses pembelajaran, khususnya karya drama yang dipelajari. Jelaslah di sini bahawa melalui drama, penghayatan murid tersebut akan terselah yang mana ia selaras dengan prinsip dan ketetapan falsafah pendidikan negara. Dengan mempelajari drama, murid diharapkan agar dapat meningkatkan kepercayaan dan patuh kepada Tuhan, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, memiliki selesa yang seimbang, bertanggungjawab dan berbakti kepada diri, masyarakat, agama dan negara. Saya serahkan semula kepada Tuan Moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada panel yang pertama. Saya dapat rumuskan bahawa pengajaran drama ini dapat membentuk emosi pelajar melalui penghayatan dalam karya yang dipentaskan oleh murid. Emosi merupakan isu yang penting dalam masa kini. Dengan pengawalan emosi yang baik, sudah pasti dapat membentuk jati diri yang baik kepada murid. Melalui pembelajaran ini, salah satu matlamat untuk membentuk jati diri murid melalui emosi dapat mencapai objektif falsafah pendidikan negara. Seterusnya, saya akan beralih kepada panel yang kedua untuk memberi pendapat, iaitu saudari Noreha binti Muhammad Yusri. Baiklah, Noreha, berdasarkan tajuk kita pada hari ini, wajarkah teks drama terus diajar di sekolah? Apakah pandangan Noreha tentang tajuk kita pada hari ini? Silakan. Okay, terima kasih kepada moderator kita. Baiklah, tanpa buang-buang masa, bagi saya, teks drama wajar terus diajar di sekolah. Hal ini demikian kerana teks drama itu sendiri memberikan banyak kesan positif kepada diri murid serta guru itu sendiri. Sebelum kita pergi jauh, saya ingin memberitahu tentang definisi drama itu sendiri. Menurut Omar Mamad pada tahun 1995, drama ditakrifkan sebagai cerita mengenai kehidupan dan sebagainya yang dilakonkan. Setiap drama melibatkan penyatuan aktiviti iaitu gerak laku, pertuturan, pemikiran dengan secara menyeluruh. Menurut beliau lagi, gabungan segala kemahiran yang saya beritahu tadi dalam kehidupan pelajar merupakan input yang baik untuk menghasilkan satu bentuk atau suasana pengajaran pelbagai ilmu terutamanya dalam pengajaran bahasa. Okey, berdasarkan definisi drama itu sendiri, kita dapat lihat kesan penggunaan teks drama itu kepada murid khususnya. Baiklah, saya akan mengupas tentang teks drama, tentang kesan teks drama itu sendiri dari segi interpersonal, berfokus kepada keupayaan murid, berkomunikasi berasaskan bahasa yang menggunakan kata, frasa, rangka kata, ungkapan dan ayat yang betul serta tepat secara bertata susila. Okey, baiklah, kesan penggunaan teknik drama dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran bahasa, proses interaksi antara pelajar akan berlaku. Pada pandangan saya, bagi sebahagian pelajar, proses keadaan tertentu seperti berinteraksi dengan rakan karib mereka sahaja. Oleh itu, melalui penggunaan teknik drama, murid akan bekerjasama dengan rakan yang lain dan mampu memperbaiki komunikasi atau kemahiran bertutur murid sendiri. Bercakap soal interaksi, sama seperti kita apabila kerap kita berinteraksi seperti sekarang, kita akan jadi lebih yakin untuk bercakap di hadapan khalayak ramai. Nampaknya panel satu hendak memberikan pandangan tentang apa yang diberikan oleh pandangan yang diberikan oleh saudari Noreha. Dipersilakan saudara Amir untuk berpandangan. Terima kasih Tuan Moderator. Ya, saya bersetuju dengan pandangan panel pertama kita tadi. Saya ingin menambah sedikit ulasan bagi pandangan panel pertama. Baiklah, pada pandangan saya, melalui teknik drama itu sendiri, guru dapat mewujudkan suasana interaksi antara satu dengan yang lain, iaitu guru dengan murid dan murid dengan murid. Mereka akan berdialog dan melontarkan suara dengan teratur.
apabila telah wujud kebiasaan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain, pelajar mungkin tidak menghadapi masalah sekiranya mereka ingin berinteraksi dengan kumpulan yang lebih besar. Mereka akan lebih yakin untuk berinteraksi atau berhadapan dengan masyarakat luar. Jelaslah di sini bahawa interaksi tersebut bukan hanya kepada murid dengan murid, malahan antara guru juga perlu berinteraksi dengan murid. Terima kasih Saudari Amir. Saya setuju guru dengan murid saling bekerjasama antara satu dengan yang lain. Guru kita boleh dikategorikan sebagai facilitator bagi mencerita interaksi antara murid dengan murid. Teruskan Saudara Noleha untuk memberi pendapat atau penjelasan tentang isu ini. Okey, terima kasih kepada Saudara Amir. Saya bersetuju dengan pendapat saudara. Jelaslah bahawa melalui teknik drama dapat memperbaiki dan meningkatkan kemahiran bertutur murid serta guru. Saya akan mengupas pula tentang kesan kedua penggunaan teknik drama dalam pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan teknik drama dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa ini mampu melatih setiap murid bekerja dalam satu kumpulan yang lebih besar. Bagi menjayakan satu persembahan drama misalnya, bilangan pelajar yang terlibat agak besar, mereka akan diberikan pendedahan bekerja secara berkumpulan. Misalnya melalui proses menghafal skrip, menghayati watak atau penggunaan backdrop adalah penggunaan sesuatu kostum jika lakonan drama itu memerlukan pementasan di depan halayak yang ramai. Melalui kerja secara perkumpulan ini, mereka akan lebih mudah bertukar idea, pengalaman dan saling bekerjasama antara satu sama lain. Mereka juga akan mendapat gambaran dunia sebenar ketika bekerja dengan kelompok yang lebih besar nanti. Hal ini disokong oleh Ismail Ahmad yang menyatakan bahawa bahan kesusastraan Melayu itu mampu membuka ruang kepada pelajar untuk melihat dunia yang lebih luas yang bermula dari pengalaman sendiri untuk meneroka pengalaman luar hidup melalui hubungan masyarakat dan budaya. Okey, baiklah. Pada pandangan saya, Noleha, dengan penggunaan teknik drama dalam pengajaran ini mampu melatih mereka sebelum mereka keluar bekerja suatu hari nanti. Mereka akan lebih mudah bergaul dengan masyarakat luar serta mereka juga mampu menggunakan satu organisasi yang besar melalui pengalaman yang memberikan gambaran dunia sebenar. Ya, benar. Saya setuju dengan pandangan panel 1 dan panel 2 tentang pengalaman atau gambaran dunia sebenar kelak. Hal ini demikian kerana pengalaman atau gambaran dunia sebenar merupakan perkara penting dalam kehidupan seorang murid bagi menghadapi era globalisasi ini. Terima kasih panel 1, 3 dan 4 kerana membantu saya dengan memberikan pandangan yang menarik dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kewajaran penggunaan teks drama perlu diteruskan di sekolah. Okay, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator kita. Cukup padat dan ringkas hujah yang diberikan oleh panel 2 dan disokong dengan panel-panel yang lain. Terima kasih semua. Dapat saya rumuskan di sini bahawa pengajaran drama ini dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi murid dalam kehidupan seharian. Melalui pembelajaran drama ini, murid akan mempelajari dan berkomunikasi dengan mudah, nada dan emosi yang sesuai. Sudah kita sedia maklum, kemahiran berkomunikasi merupakan aspek yang penting dalam kehidupan kita dari dulu hingga sekarang. Sikapan kita mencerminkan jati diri kita. Kemahiran berkomunikasi juga penting untuk masa depan murid. Melalui pembelajaran drama ini sudah pasti dapat membentuk murid fikiran yang baik kepada murid. Kelebihan pengajaran drama ini kita boleh kaitkan dengan aspek intelektual dan rohani yang terdapat dalam falsafah pendidikan kebangsaan dan lagi aspek ini telah memenuhi berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan. Adakah anda rasa wajar drama ini diajar dalam subjek kesusastraan Melayu? Baiklah, mari kita lihat hujah dari panelnya seterusnya. Dipersilakan Saudari Khalijah untuk memberikan hujah tentang tajuk kita pada hari ini. Dipersilakan Saudari Khalijah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Moderator atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Apabila membincangkan tentang sesuatu karya drama, sudah semestinya murid akan didedahkan dengan penghayatan dan keindahan terhadap karya tersebut. Keindahan estetika dalam karya sastera berfokus pada keupayaan murid menguasai aspek kebahasaan, keindahan dan kehalusan bahasa. Bidang estetik juga mementingkan penikmatan hasil karya yang indah, pelahiran perasaan, membuat apresiasi dan penghayatan. Hasil pembelajaran yang perlu dikuasai dalam bidang ini ialah memahami, menguasai dan menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. Seperti yang diperkatakan oleh saudara Amir, murid boleh melibatkan diri dalam pementasan sesebuah drama berdasarkan teks drama tersebut. Para pelakon yang memegang sesuatu watak itu perlulah menghayati peranan yang dibawanya, menikmati perjalanan pemikiran ingin disampaikan oleh drama tersebut agar segala lakonan yang mereka bawa mampu pula dihayati dan dinikmati serta dirasai oleh para penonton. Hal yang demikian secara tidak langsung, para pelajar yang terbabit mampu menghayati dan menerap setiap nilai dan pengajaran yang mereka peroleh dalam drama dan mengaplikasikan dalam dunia luar. Saya juga bersetuju dengan apa yang diperkatakan oleh saudari Khalijah. Menurut Omar Muhammad 2019, melalui penggunaan drama dalam pengajaran dan pembelajaran ini juga, pelajar berupaya mempelajari gabungan berbagai seni seperti seni muzik, seni lukis, seni reka cipta dan seni penulisan skrip. Semua kemahiran ini dapat diterapkan kepada pelajar melalui aktiviti bernyanyi, berpantun, bersyair dan semuanya menjurus kepada kemahiran berbahasa. Pelajar dapat melakonkan sesuatu peristiwa juga ada. Selain berlakon dengan skrip yang disediakan, pelajar turut diajar mencipta atau menulis skrip sendiri. Menurut beliau lagi, drama adalah cerita dialami oleh manusia. Ketika menjalankan aktiviti drama, pelajar dilatih menyampaikannya dalam lakonan berdasarkan situasi sebenar. Latihan bermain dengan bahasa ini adalah satu proses yang pembelajaran yang menarik minat pelajar terhadap pelajaran mereka. Di sinilah timbulnya unsur keindahan atau estetika ataupun keseronokan dalam diri pelajar. Baiklah, bukan itu sahaja. Menurut Zaitul Azmal Zainul Hamzah 2004, penggunaan karya sastera dalam kesusastraan Melayu merupakan manifestasi kesenian melalui media bahan yang kreatif dan indah. Melaluinya, pelajar berpeluang menikmati kehalusan dan keindahan perciptaan hasil karya yang dipilih. Seterusnya, membantu pelajar meningkatkan kemahiran berfikir mereka terhadap persoalan kehidupan sejagat. Kenyataan ini amat bersesuaian dengan penggunaan drama dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu kerana pelajar perlu mengalami dan menghayati setiap pemikiran yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui penghayatan bahan drama. Tegasnya dapat disimpulkan bahawa drama yang dipelajari dalam teks kesusastraan Melayu mampu melahirkan unsur estetika dalam diri pelajar itu sendiri dan ini secara tidak langsung membuktikan sifat sastera itu sendiri yang mempunyai unsur keindahan yang mampu dinikmati dan dihayati di samping peranan sastera itu sebagai penghibur. Sekian saja daripada saya, kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih saudari Syakila dan saudari Khalijah atas pandangan yang diberikan sebentar tadi. Saya dapat rumuskan di sini bahawa hujah yang disampaikan oleh saudari Khalijah mengenai di dalam drama itu sendiri mempunyai banyak cabang seni yang akan dipelajari oleh murid itu sendiri. Banyak nilai dan pengajaran
yang akan diperoleh oleh murid, banyak juga ilmu baharu yang akan dipelajari oleh murid. Banyak juga seni-seni bahasa yang akan diperoleh oleh murid. Banyak kelebihan yang akan diperoleh murid melalui pengajaran drama ini. Seterusnya, apa pandangan saudari? Adakah wajar drama terus diajar di sekolah dalam subjek kesusasteraan Melayu? Mari kita lihat pula pandangan daripada panel yang keempat. Oleh itu, soalan saya yang seterusnya kepada ahli panel keempat, saudari Syakila. Dipersilakan ahli panel yang keempat, saudari Syakila, untuk memberikan pendapat dan pandangan tentang tajuk kita pada hari ini. Dipersilakan saudari Syakila. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Moderator kita. Sudah kita sedia maklum bahawa pendidikan drama dalam bilik darjah dapat meningkatkan bidang maklumat dalam kalangan pelajar. Dalam Ikatan Pelajaran Bahasa Melayu Semaka 2003 ada menyatakan bahawa bidang maklumat berfokus kepada keupayaan murid memperoleh dan menyampaikan pelbagai kemahiran dan bidang ilmu. Pemerolehan maklumat boleh didapati melalui aktiviti mendengar, berbual, membaca serta mengakses maklumat daripada multimedia. Berdasarkan penelitian di atas, penggunaan bahasa serat seperti drama dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah amat bersesuaian. Selain itu, dalam satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan drama, murid dilatih menggunakan kemahiran berfikir dalam memahami sesuatu tajuk sebelum suatu drama itu dilakukan. Contohnya, murid diminta meneliti skrip yang diberikan sebelum cuba mendalami dan memahami segala perkara yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada audiens. Murid tadi perlu mendalami dan berusaha mencari segala bentuk maklumat yang berkaitan dengan watak yang dibacanya. Tuan Moderator, izinkan saya menyuarakan pendapat tentang ulasan yang itu. Okey, seterusnya terima kasih saudari Syakila. Seterusnya saya minta pandangan pada saudari Noleha untuk memberikan pendapat tentang apa yang disampaikan oleh saudari Syakila sebentar tadi. Silakan saudari Noleha. Terima kasih Tuan Moderator. Sebagaimana yang kita tahu, cara pengajaran drama menggunakan pendekatan didik hibur dapat melatih pelajar mengembangkan idea iaitu menerusi jalan cerita atau berdasarkan gerak laku sesuatu watak. Sebagai contoh, teknik mimos, improvisasi, main peranan dan beberapa teknik lagi seperti yang saya katakan awal tadi sememangnya memberikan peluang kepada pelajar mengalami dan menghayati setiap watak atau peranan yang dibawa apabila seseorang murid itu terlibat dalam melakukan sesuatu watak drama. Pelajar yang hanya terlibat sebagai penonton juga berupaya mengenal pasti setiap idea atau gagasan yang ingin disampaikan dan mampu menilai pengajaran atau nilai murni yang ingin disampaikan sama ada secara tersurat ataupun tersirat. Hal ini secara tidak langsung dapat menyatakan bahawa bahan sastra tersebut bukan sahaja berperanan sebagai hiburan, malahan juga sebagai pendidik. Saya bersetuju apa yang dikatakan oleh saudari Noleha sebentar tadi. Sememangnya hujah-hujah tersebut mempunyai kaitan dengan bidang maklumat. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa penggunaan bahan sastra seperti drama dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu mendedahkan pelajar kepada pelbagai maklumat berkaitan dengan segala yang berlaku di dunia sebenar. Setakat ini sahaja Tuan Moderator. Terima kasih. Terima kasih saudari Nak Syakila atas pandangan yang diberikan sebentar tadi. Terima kasih juga ahli panel juga yang memberikan pandangan tentang apa yang diberikan oleh saudari Syakila. Dapat saya simpulkan bahawa
pengajaran dalam drama dalam kesusastraan Melayu juga dapat memperoleh pelbagai maklumat. Melalui pembelajaran drama ini terdapat maklumat tentang sejarah, geografi, ilmu, agama dan sebagainya. Bahkan dengan pendekatan dan teknik pengajarannya digunakan oleh guru, dapat kita memperoleh maklumat tersebut dengan mudah. Selanjutnya, sebelum mengakhiri perbincangan saya ingin mempersilakan ahli-ahli panel kita untuk meneruskan topik perbincangan kita pada hari ini. Untuk merumuskan topik perbincangan kita pada hari ini, silakan ahli-ahli panel untuk untuk merumuskan topik kita pada hari ini. Moderator, izinkan saya untuk memulakan rumusan perbincangan kita. Silakan saudara Amir untuk rumuskan. Di sekolah, kita dapat lihat banyak diri dapat membentuk keyakinan murid, dapat membentuk keyakinan murid dengan membuat pementasan drama di hadapan orang ramai. Dengan pengalaman membuat pementasan di hadapan khalayak ramai tersebut, membuatkan mereka berani untuk berada di hadapan pentas untuk melaksanakan pementasan nilai seperti bercakap di hadapan kelas, bersajak dan sebagainya. Pengalaman pementasan drama tersebut menjadi titik tolak kepada keberanian murid itu berani untuk bercakap di hadapan. Akhir kata, saya berharap guru-guru di luar sana memainkan peranan yang penting untuk menyidat bakat murid-murid kita ini. Kadang-kadang mereka tidak tahu mereka ini mempunyai bakat terpendam sekian lama. Dengan dorongan daripada guru, bakat tersebut dapat dikilap menjadi pemata yang bersilauan. Jadi sudah terang lagikan bersuluh bahawa memang wajar drama kesusastraan Melayu kerana banyak kebaikan yang akan diperoleh oleh murid. Sekian, terima kasih. Terima kasih ahli panel yang pertama, cukup ringkas dan padat. Rumusannya diberikan. Kita dengar pula seorang lagi ahli panel untuk membuat rumusan. Saya tengok panelnya kita sedikit bersemangat. Silakan saudari panel ketiga kita untuk membuat rumusan perbincangan kita pada hari ini. Silakan saudari. Terima kasih kepada saudara pengerusi, ahli-ahli panel dan sidang penonton yang dirahmati Allah. Pada pendapat saya telah meneliti semua hujah dan pandangan yang diberikan oleh semua ahli panel. Sudah pastinya wajar teks drama terus diajar dalam subjek kesusastraan Melayu. Segala pandangan yang diberikan menunjukkan banyaknya kelebihan kepada murid diperoleh daripada drama yang mereka pelajari. Saya nak petik satu kelebihan iaitu dapat meningkatkan kemahiran berbahasa murid. Melalui pembelajaran drama ini, murid akan didedahkan dengan skrip drama. Melalui skrip drama, murid akan belajar untuk berkomunikasi dengan baik, memainkan emosi dengan baik dan banyak lagi. Oleh itu, dapat meningkatkan kemahiran berbahasa murid dengan baik sekali. Kemahiran berbahasa ini dapat murid aplikasikan di dalam kehidupan seharian mereka. Sudah terbukti bahawa teks drama ini wajar terus diajar dalam subjek kesusastraan Melayu kerana mempunyai kelebihan kepada murid. Sekian saja. Terima kasih. Terima kasih saudari Khalejah, ahli panel yang ketiga. Demikianlah tadi rumusan perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang kewajaran teks drama diajar di dalam subjek kesusastraan Melayu pada ketika ini. Pengajaran drama ini banyak mendidik murid dari pelbagai aspek. Jika kita teliti kembali falsafah pendidikan kebangsaan, melahirkan masyarakat yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Teks drama yang dipelajari murid dapat memenuhi semua kehendak yang diinginkan. Jasmani murid dapat dibuktikan dengan latihan-latihan yang sering dilakukan oleh murid. Seorang pelakon drama memerlukan stamina yang baik, memerlukan pernafasan yang baik. Jadi, melalui latihan yang berterusan untuk mendapatkan stamina dan pernafasan yang baik dapat membentuk jasmani murid yang baik. Seterusnya, emosi pula kita dapat lihat dari penghayatan murid dalam setiap skrip drama yang dilontarkan kepada murid.
Drama ini memang memainkan emosi murid untuk menjiwai watak dan yang diberikan kepada murid. Setiap watak mempunyai emosi yang berbeza. Sudah jelas menunjukkan bahawa drama ini dapat memberi pelajaran kepada murid melalui penggunaan emosi yang baik dapat murid gunakan dalam kehidupan seharian. Rohani dan intelektual pula dapat kita lihat di dalam teks drama yang mempunyai banyak pengajaran dan nilai yang dapat diterapkan secara tidak langsung. Murid akan secara tidak langsung akan dapat nilai yang diterapkan dalam teks drama tersebut. Jelaslah bahawa drama ini wajar terus diajar dalam subjek kesusasteraan Melayu di sekolah pada hari ini. Itu sahaja kesimpulan yang boleh saya buat pada hari ini. Terima kasih kepada semua panel yang sudi hadir untuk membincangkan wajarkah teks drama terus diajar dalam subjek kesusasteraan Melayu. Semoga perbincangan ini memberi manfaat kepada semua. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke puncak, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai ke penghujung bicara. Terima kasih, salam berpantun. Salam yang minta maaf, salam yang minta pantun. Terimalah salam berpantun. Salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Sebenarnya, saya mewakili semua ahli ini mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi mendengar forum kita pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya, mengundurkan diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ahli panel. Terima kasih. Sama.